Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa nukabbiruka wa na'udzu bika ya Allah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita. Allah taala memberkati majlis kita. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk kita mengakhiri Ramadan yang akan pergi beberapa jam sahaja lagi dengan sebaik-baik penutup dan sebaik-baik amalan insya-Allah. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beradanya kita pada perakhiran Ramadan termasuk kita di kalangan mereka yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dan di kalangan mereka yang diterima akan segala amalnya. Allahumma amin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran di dalam suratul Baqarah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ketika keduanya membangunkan atau membina binaan Kaabah, kita kena faham dulu bahawa Kaabah ini bukan dibina asalnya oleh Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim meninggikan binaan asas Kaabah. Maknanya Kaabah itu asasnya ada sejak bumi diciptakan Allah. Sejak Nabi Adam lagi asas itu telah pun ada. Tetapi Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, kedua-duanya inilah yang meninggikan binaan asas itu. Dia tinggikan, maksudnya dia tambah sampai jadi suatu bangunan yang tinggi. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala mana Ibrahim telah meninggikan asas-asas Baitullah. Tengok, Quran kata Nabi Ibrahim meninggikan asas-asas. Maknanya asasnya ada dah. Nabi Ibrahim dia tinggikan asas itu jadi suatu bangunan. Wa Ismail, dan juga Nabi Allah Ismail. Kalau tuan-tuan tengok, yang tinggikan asas ini dua orang Nabi je, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kalau tuan-tuan tengok, Kaabah ini dalam dunia cuma ada satu je, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Maknanya apa? Amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, hanya dia je yang dapat buat benda itu. Maknanya pada waktu itu dia je lah yang buat amalan itu. Tak ada orang buat amalan macam dia, iaitu meninggikan binaan Kaabah. Tapi cuba tuan-tuan tengok apa beliau kata setelah dia dua-duanya membina binaan Kaabah. Disebut apa selepas itu?
dia berdoa kepada Allah setelah siap pembinaan Kaabah dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Siap dah? Dia pun berdoa dengan berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, terimalah akan segala amalan kami. Tuan-tuan, amalan apa dia buat? Amalan yang dibuat adalah amalan mendirikan binaan Kaabah yang tak ada orang buat macam dia. Maknanya apa? Adalah amalan yang rare, kita kata, yang jarang-jarang orang buat. Amal yang tak semua orang dapat. Tetapi cuba tuan tengok, seorang Nabi buat suatu amalan yang besar, buat suatu amalan yang agung. Dalam masa yang sama beliau sendiri menyebut Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah akan amalan kami. Maksudnya apa tuan-tuan? Walaupun seorang Nabi, dia mengharapkan kepada Allah, amal yang dibuat itu Allah Ta'ala terima. Jadi pelajarannya kepada kita, kita telah menjalani hari ini 30 Ramadan dah, menjalani sebulan Ramadan. Satu perkara yang perlu ada dalam diri kita dan kita selalu hadirkan adalah mudah-mudahan apa yang telah lepas itu diterima Allah akan amalannya. Kalau bandingkan kita dengan Nabi Ibrahim, besar kerja dia lagi. Tetapi hadirin yang saya kasih sekalian, amal itu perlu sama-sama kita minta kepada Allah dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. So nanti petang-petang dah pukul 3, dah pukul 4, dah pukul 5, pukul 6, sebelum rendam ketupat, sebelum buat apa-apa aktiviti raya, tuan-tuan banyakkan minta kepada Allah, semoga semua amalan kami ya Allah yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan ini mendapat penerimaan daripada sisi-Mu ya Allah. Okey, mendapat penerimaan daripada sisi-Mu ya Allah. Terima itulah yang penting. Sebab kalau buat tak terima, tak ada guna lah tuan-tuan. Baik, itu satu yang perlu kita sama-sama ingati bersama. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita mohon betul-betul kepada Allah. Semoga Allah terima segala amal kita dalam bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan ada amalan yang lempung dan kurang Allah Ta'ala sempurnakan, dan ada yang padanya kekotoran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersihkan, sehingga segala amal itu Allah terimanya dengan baik insya-Allah. Allahumma amin. Jadi kita masuk tajuk kita balik. Tajuk ni tajuk sambungan semalam. Sambungan semalam. Semalam kita bicarakan berapa sifat ahli syurga? Berapa? Yang luar jawab bukan? Itu setara duduk luar tu. Bayangkan kalau duduk dalam. Duduk luar, bayangkan kalau duduk dalam kan? Mesti jawabnya lagi laju. Baik, hadirin semua, kita dah sebut 7 daripada sifat orang yang beramal di kalangan amalan ahli syurga. Yang pertama kita sebut adalah, susunannya saya tak ingat tuan-tuan, poinnya saya ingat. Yang pertama, tak dengar je? Oh ya, minta doa kepada Allah dengan pengampunan. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, solat, istighfar pada waktu sahur. Yang ketiga, jaga kemaluan, zakat, infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, memelihara kemaluan, iaitu daripada zina dan seumpama dengannya. Yang kelima, menahan diri daripada marah, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kemudian yang keenam, apa? Mengapa? Tak dengar. Amanah, menunaikan amanah, iaitu menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan itu dengan baik. Yang terakhir, yang ketujuh, berpegang teguh kepada janji. Apabila dia berjanji dengan suatu janji, dalam makna yang sama juga adalah dia memelihara akan solat yang telah kita bicarakan. Baik tuan, sekarang kita akan tambah beberapa perkara. Yang perkara ini menjadi sifat ataupun akhlak
orang-orang yang beriman dan bakal menjadi calon ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Ini difirmankan Allah di dalam suratul Mu'minun dan difirmankan Allah di dalam suratul Furqan. Apa dia? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang daripada perkara-perkara yang lagha itu dia berpaling. Dan mereka-mereka walladzina hum, dan mereka-mereka yang anil lagwi, daripada segala perkara yang lagha. Yang lagha maknanya yang lalai, yang tak ada faedah. Mu'ridun, dia berpaling daripadanya. Ini difirmankan Allah lebih kurang sama ayatnya dalam suratul Furqan, muka surat yang terakhir daripada suratul Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka-mereka yang kalau melalui sesuatu perkara yang lagha, dia akan jalan tinggalkan dengan penuh rasa kemuliaan. Ini sifat daripada sifat ahli syurga. Maknanya apa? Kalau di dunia dia tak terlibat atau terbabit dengan benda-benda yang lagha dan lalai. Benda lagha ni apa tuan-tuan? Benda yang menghabiskan banyak waktu kita tetapi tak memberikan apa jua faedah. Faedah ni maknanya kebaikan. Contohnya banyak. Kalau zaman kita hari ini, budak-budak muda dia suka main game, Mobile Legend, lagi apa game tu terkenal? PUBG, bukan? PUBG. Dan yang seumpama dengan jam satu. Mereka dahulu ada fatwa daripada ulama-ulama tua, lamalah tuan-tuan dulu, membicarakan tentang hukum main chess. Enggak. Dia ada orang main chess untuk dia tajamkan akal dia, yang itu baik. Enggak. Untuk strategi macam mana. Tetapi ada yang main itu tuan-tuan, dia sengaja untuk menghabiskan masanya. Jadi setiap perkara yang dinamakan lagha, main game, terkadang duduk menyembang dekat kedai kopi sampai 3 jam, sampai 4 jam, sampai 5 jam. Tak ada perkara apa yang dibincangkan dengan perkara yang bermanfaat dan faedah. Orang beriman ni kalau dia nampak benda macam tu, dia akan minum sekejap, kemudian dia kata minta izin dulu, saya ada kerja urusan lain. Dia pun pergi. Faham tak? Kalau kawan ajak dia main karaoke, dia datang, dia tengok, oh minta maaf saya ada urusan lain, saya nak pergi. Dia takkan kena jiwanya dengan amalan-amalan kerja seperti itu. Sebab dia, pada dia amalan ini telah membazirkan banyak umurnya. Maknanya apa? Orang yang beriman, calon ahli syurga, dia sangat-sangat tamak terhadap waktu dan sangat memanfaatkan masa dalam hidupnya. Bagi dia, masa adalah modal dia untuk dia membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu, itu yang seterusnya. Yang ke-8 lah maknanya. Kemudian yang seterusnya, orang ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan entah. Yang ke-9 iaitu mereka yang malamnya itu sedikit tidur, atau bahasa yang lain, dia bangun pada waktu malam melakukan amalan-amalan sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan kalau buka dalam Quran, banyak sangat ayatnya. Dan ini merupakan karakter mereka. Semoga Allah bantu kita tuan. Kalau orang yang tak bisa qiyam atau yang tak rajin qiyam, tuan, kalau bukan Ramadan, dia mesti susah nak bangun qiyam. Sebab dia bangun untuk sembahyang subuh saja, kemudian sarapan, kemudian buat aktiviti lain. Tetapi kita dalam bulan Ramadan, bagi orang yang tak biasa bangun qiyamul lail, dia akan terbiasa dengan bangun qiyam. Sebab dia akan makan sahur sebelum subuh. Kemudian dia akan buat solat sunat tahajud, buat solat sunat taubat, kemudian witir, kemudian barulah dia sembahyang subuh. Amalan ini bermula besok, dah tak ada sahur dah. Tapi ke siapa ada yang nak sahur besok dulu? Ada yang nak sahur kan? Jadi besok walaupun kita baik, tapi besok tak boleh puasa. Nak bangun pagi tak boleh, tapi sahur dah tak boleh dah. Kerana dah tak ada puasa yang wajib pada esok hari. Hadirin yang saya kasih sekalian, puasa bangun pada waktu malam
bagi orang yang beriman dan menjadi calon ahli syurga adalah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Kalau tertinggal sekali-sekala tak apa, tapi dia biasa bangun pada waktu malam. Tuan-tuan tengok dalam Quran banyak ayat dalam pelbagai bentuk dan versi. Ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Furqan, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Muka surat kedua terakhir daripada surah Al-Furqan. Dan mereka-mereka yang pada waktu malam itu mereka bangun kepada Allah melaksanakan sujud dan qiyam. Maknanya sembahyang. Bukan bangun kencing tidur balik, tak. Bangun sembahyang, kemudian nak tidurlah balik semula pada waktu itu. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan tengok. Ayat ni tuan-tuan hafal semuanya, majoritinya. Biasa baca pada subuh Jumaat. Apa dia nak? Bila bangun daripada sujud sejadah, bangun naik atas. Baca apa? Yang kat luar, yang dalam yang tak boleh jawab lah, yang kat luar. Bangun-bangun sujud sejadah tu, bangun-bangun terus naik. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Quran kata apa dia? Orang itu selalu merenggangkan madaji', lambungnya, iaitu badannya, daripada katil-katil pembaringan. Maksudnya apa? Dia pada waktu untuk baring dan tidur itu, dia selalu merenggangkan tubuhnya daripada katil. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Apa dia buat malam tu? Yad'una rabbahum. Dia selalu berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Dia minta kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak untuk mendapatkan segala kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya poin dia tentang takut, tamak. Dalam ayat lain Allah sebut, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu pada waktu malam sedikit padanya akan tidur. Okey, sedikit padanya akan tidur. Maknanya apa? Pada waktu malam dia ambil waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebenarnya ini golongan special sebab tak semua orang boleh tinggalkan katil yang empuk dan enak. Lagi pula katilnya jenama Vono. Ketawa je macam pakai je rumah ni. Nak beli tilam tu saja tuan-tuan ribu-ribu harganya. Kalau letak badan dia tenggelam terus. Selesa dan sedap. Satu ketika isteri Nabi pernah menukarkan tilam ataupun katil tempat pembaringan Nabi, dialaskan dengan sesuatu yang empuk dan lembut. Empuk dan lembut. Jadi malam itu baginda pun tidur dan tidak bangun pada kebiasaan waktunya untuk qiyam. Lalu ditanyakan kepadanya, maknanya kenapa katilnya berbeza? Lalu isteri menjawab, aku buat ini supaya lebih lembut, lebih enak kepadamu. Nabi kata apa? Tilam ini telah menyebabkan aku lewat ataupun bangun daripada menunaikan hak Tuhanku. Maknanya baru qiyamul lail. Maksudnya apa? Tilam pembaringan Nabi itu kita istilahkan bahasa kita keras, dan itu menjadikan baginda senang untuk bangun. Cuba kalau kita tidur dekat suatu tempat yang kita tak biasa tidur, tuan-tuan, tilamnya melengkung. Dah lama sangat kan dia punya kapasitas tenggelam, melengkung. Kan tak selesa nak tidur. Bila tak selesa, bangun je. Sekejap-sekejap bangun, sekejap-sekejap bangun. Yang tak selesa itu menjadikan kita selalu bangun. Tuan-tuan, selalu dan senang bangun. Tapi kalau selesa, tuan-tuan, aircon buka, tilam selimutnya tebal, tuan-tuan, aircon yang kuat, tarik selimut tebal, Allahu Akbar. Macam dia kata, jadi sukar untuk bangunnya. Bukan kata haram, tak. Haram tidak sekali-kali. Sebab semua benda ini halal. Tapi nak tunjukkan apa? Baginda Nabi SAW sebaik-baik manusia itu sendiri, tuan-tuan, tidak meninggalkan padanya akan bangun malam. Ini teguran untuk diri saya sendiri, tuan-tuan. Dia tidur orang muda dengan tidur orang yang lebih tua tak sama, tuan-tuan. Orang tua bukan orang tua lah, orang yang lebih tua daripada saya, tuan-tuan.
Okey, orang yang lebih tua daripada kita, lebih bukan orang muda, dia punya tidur ni banyak tak lena malam. Kan betul kan? Dia tidur tak boleh. Nak tidur tu pun susah, dah tidur tu senang bangun. Tapi beza dengan orang muda kalau tidur tu. Orang muda, cuba tonton tengok anak bujang kita yang umur 23 tahun. Tidurnya macam tu. Tidurnya lewat, bangunnya liat. Kan begitu. Betul tak? Pukul 2 pagi masih main game lagi, main handphone lagi. Lepas tu nak bangunnya liat. Tapi cuba tengok tuan-tuan punya tabiat tidur. Walaupun godak dudul sampai pukul 12 malam, pukul 3, pukul 4 boleh bangun. Itu artinya apa? Tidak semua orang memiliki kekuatan untuk bangun. Tetapi kalau ada orang boleh bangun dan menjadikan itu tradisi bagi dirinya, itu merupakan suatu kemuliaan. Sebab apa? Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis tentang 4 perkara yang menyebabkan seorang itu biasanya mudah masuk ke dalam syurga. Kata Nabi SAW apa dia? Afshus salam, sebarkan ucapan salam. Ini antara orang yang senang jalannya masuk ke dalam syurga. Sebarkan ucapan salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Tersempak dengan kawan, Assalamualaikum. Jumpa orang, Assalamualaikum. Kenal ke, tak kenal ke, Assalamualaikum. Dia selalu menyebarkan ucapan salam. Kenapa tuan? Orang ini menyebarkan doa kesejahteraan kepada umat manusia. Cuba kita punya tabiat satu je yang kurang baik. Kita cuma bagi salam dekat orang yang kita kenal. Macam duduk kuliah macam ni kan, muslimat duduk macam ni kan, sebelah sini ada orang baru duduk, dia tak kenal orang tu, baru sampai datang kuliah, balik kampung duduk sebelah, dia cuit orang sebelah, Assalamualaikum, Minah, kamu khabar? Baik. Sebelah sini tak tanya, pasal tak kenal. Laki pun macam tu. Tetapi Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, berikan salam kepada orang ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan ucapan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Berikan ucapan salam itu. Maknanya kalau tuan-tuan nak masuk dalam masjid, tengah parking kereta, keluar masjid, ada orang lalu, Assalamualaikum. Okey. Memberikan dan menyebarkan ucapan salam adalah satu daripada tabiat jalan orang masuk ke dalam syurga. Nabi sebut lagi dalam hadis yang sama, kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang. Suka bagi orang makan, suka belanja orang makan. Dan saya buka tonton peluang esok, siapa nak jemput saya makan, buat jadual siap-siap. Dia beli rumah sebelah, pukul apa nak jemput saya? 1. Rumah belakang masjid, pukul 3. Nanti kita boleh susun jadual dia juga. Hadirin semua, jamu orang makan, bagi orang makan, ini merupakan tabiat orang yang senang masuk ke dalam syurga. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, afshus salam, sebarkan ucapan salam. Kedua, wa at'imut ta'am, bagi makan dekat orang. 3, wasilul arham, hubungkan silaturahim. 4, wasalatul laili wan nasu niyam, solatnya seorang itu pada waktu malam saat kebanyakan orang itu sedang tidur. Bila 4 ni ada, sebarkan salam. Lagi dah lupa dah, bagi makan, kemudian hubungkan silaturahim, kemudian yang keempat, solat malam saat kebanyakan manusia sedang tidur. Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan dapat masuk ke dalam syurga dengan selamat atau dengan kesejahteraan. Maknanya solat pada waktu malam merupakan satu daripada tabiat-tabiat mereka yang biasanya menjadi amalan kebiasaan orang dalam syurga. Semoga Allah bantu kita istiqamah tuan-tuan. Apa yang kita dah boleh bangun daripada bulan Ramadan ni, Allah bantu kita teruskan ke depan daripada qiyam. Walaupun sekadar 2 rakaat kita dapat buat, itu merupakan satu kebaikan dan kemuliaan insya-Allah taala. Ada satu riwayat menyebut tuan-tuan dalam kitab At-Tahajjud, kalau tak silap dikarang oleh Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi hafizahullah taala, iaitu sebutnya dengan satu riwayat menyebut begini, orang yang bangun pada waktu malam wajahnya bercahaya pada waktu siang. Lebih kurang begitulah bahasa. Maksudnya apa? Orang yang menjadi kebiasaannya qiyam pada waktu malam,
kita akan dapati wajahnya bercahaya pada waktu siang. Cahaya ni bukan cahaya lampu tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok wajahnya ada sinar. Okey. Nah, wajahnya kita tengok ada sinar. Bukan sinar sebab pakai Nuraisa, bukan. Bukan sebab pakai Imani, bukan. Maknanya kita tengok wajahnya tu macam ada satu keceriaan, macam ada satu wajah ketenangan. Cuba tuan-tuan tengok, oh sebelah-sebelah tuan-tuan. Ni semua muka Qiyamul Lail. Cuba tengok muka dia. Betul kan? Sejuk. Tengok tu sejuk. Itu wajah yang ada, walaupun kulitnya hitam metalik. Walaupun hitam metalik. Tapi kalau tengok wajahnya kerana dia qiyam, kita nampak macam ada nur dekat wajah dia. Ada cahaya. Itu tuan-tuan wajah orang yang bangun pada waktu malam. Malamnya bangun, siangnya wajahnya itu bercahaya. Ini tuan-tuan wajah orang qiyam. Maka tuan-tuan, bangun malam merupakan tradisi daripada tradisi orang-orang yang soleh. Dah, kemudian yang ke-10 kalau tak silap. Ya, yang ke-10. Tuan-tuan tengok apa dia. 10 dan 11 ni doa. 10 dan 11 ni doa. Doa ni saya rasa dulu-dulu saya dah pernah ajar kat sini dah. Saya ingat lagi. Tuan. Iaitu mereka-mereka yang sering berdoa kepada Allah dengan menyebut dan mengatakan apa dia? Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Pernah ingat tak doa ni? Ha? Saya ingat lagi, saya kat sini saya pernah kuliah tajuk tu. Saya yang ajar ingat tuan-tuan. Tuan-tuan yang dengar tak ingat, tapi itu biasalah. Baik. Dalam suratul Furqan, muka surat yang kedua terakhir daripada suratul Furqan. Ayat berapa? Ia berada pada ayat yang berada pada ayat yang ke-65 daripada suratul Furqan. Ayat 65 daripada suratul Furqan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan mereka-mereka yang, siapa dia ni? Ahli syurga. Siapa mereka ini? Mereka-mereka yang sering berdoa dengan berkata, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Maknanya apa? Wahai Tuhan kami, palingkanlah kami daripada azab api neraka jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam adalah azab yang amat pedih. Dan sesungguhnya ia merupakan seburuk-buruk tempat kembali dan tempat tinggal. Tuan-tuan, ini doa orang ahli syurga, selalu berdoa dengan doa ini. Cuba tuan-tuan baca ikut saya tuan-tuan. Rabbana srif 'anna azab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang luar cuba ulang sekali lagi, RM50. Siapa tu yang baca tu? Haji, betul ke tak betul? Ha? Kalau betul Haji, mai ambil duit ni Haji. Baik, hadirin yang saya kasih sekalian, Haji jangan balik dulu Haji, nanti kita jumpa bagi duit. Tak semua ni tuan. Semalam kan kita belajar, dia mesti pegang dengan janji. Tapi kalau Haji tak nak, Haji balik cepat. Maknanya saya tahu Haji tak nak. Okay. Jadi saya tetap pegang pada janji, cuma Haji yang lari daripada saya. Hadirin yang saya kasih sekalian, tuan-tuan tengok, doa ini mesti dihafaz dan diamalkan dan dibaca, kerana Quran merakamkan pembaca doa ini adalah
ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka lah orang yang akan diberikan mahligai di dalam syurga, dan mereka akan diberikan sepenuh penghormatan yang baik dan besar di akhirat nanti. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini sifat ahli syurga, iaitu dia berdoa dengan doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Boleh dengar insya-Allah doanya itu dihafaz ya. Okey. Hujung esok tak ada kuliah, kalau esok ada kuliah kita tanya esok Allah. Tapi kata selamat esok tak ada kuliah. Senang. Jadi Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dah. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah doa yang ada dalam surah yang sama, muka surat yang di sebelahnya, muka surat surah Al-Furqan, muka surat sebelah daripadanya, iaitu berada pada ayat yang ke 74. Tadi 65 kan? Okey, ini 74. Tadi 65. 65 lah. Okey, yang ini 74. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Saya yakin yang ni semuanya hafal. Saya tak payah tawarkan apa-apa lah. Yang ini majoritinya hafaz. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, wahai Tuhan kami, hab lana, berikan dan kurniakan kepada kami, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, zuriat kami, qurrata a'yun. Apa dia qurrata a'yun? Pejam mata, yang menjadi penyejuk mata hati saat melihat mereka. Maknanya apa? Kalau tengok pasangan rasa sejuk, tengok anak-anak rasa sejuk. Anak tentu tak sejuk ke? Kalau balik rumah, sembahyang maghrib kita balik rumah, tengok anak tengah ngaji Quran, kan sejuk. Tengok dia suka bantu orang, kan seronok. Tengok kita bangun pagi nak pergi sembahyang subuh, tengok isteri sedang sujud bertahajud, kan sejuk tengoknya begitu. Mana? Begitu kan? Jadi sejuk. Maka Quran kata, wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami, zuriat keturunan kami, yang menjadi penyejuk hati kami. Maknanya kami tengok dia senang jiwa di dunia lagi sebelum di akhirat. Maknanya kita bangun pagi tengok tengah main game, bangun pagi tengok isterinya tengah main Facebook, contohnya begitu. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk hati adalah doa orang yang beriman ketika di dunia, yang mereka ini diberikan Allah ganjaran dengan balasan syurga. Cuba kita tengok ayat ke-75, Allah sebut apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka ini adalah golongan yang akan kami berikan mahligai di dalam syurga dengan sebab apa? Sebab apa dalam Quran tu? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Maksudnya apa? Sama juga dalam ayat lain Allah sebut, Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang yang ketika mana dia dah masuk ke dalam syurga nanti. Bila dia dah masuk ke dalam syurga nanti, malaikat akan menyambutnya dengan berkata, Salamun alaikum bima sabartum.
Sejahteralah ke atas kalian dengan sebab sabarnya kalian dulu. Artinya tuan-tuan, kita dah cerita berapa? 10 ke 11? Berapa? 11. Tuan-tuan, 11 ini takkan boleh kita buat kalau tak ada sabar. Kata kunci kepada semua benda ni adalah sabar. Betul tak? Betul. Betul. Nak bangun malam kena sabar. Nak jaga kehormatan diri, kemaluan kena ada sabar. Nak jaga sembahyang mesti ada sabar. Nak tahan marah mesti kena sabar. Nak infak mesti kena sabar. Betul memang kalau tak sabar tak infak ni kan. Kita duk pusing duit kat dompet tu, mana yang paling kecil? Mana. Tak ada yang paling kecil. Akhirnya tutup balik dompet, simpan. Untuk infak memerlukan sabar. Untuk beri makan kepada manusia memerlukan sabar. Kuncinya namanya sabar. Sebab itu dalam Quran kata apa? Mereka diberikan mahligai di dalam syurga bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Dalam ayat yang lain, malaikat nanti bila menyambut orang masuk ke dalam syurga, malaikat akan sambut dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera ke atas kamu dengan sifat kesabaran kamu. Tuan-tuan, kita nak puasa ni tuan-tuan, kalau tak sabar kita tak puasa. Sebab adanya sabar kita terus bertahan untuk berpuasa. Hadirin yang saya kasih sekalian, maka sabar adalah kata kunci orang yang berjaya di dunia dan orang yang mendapat kejayaan di akhirat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semoga Allah bantu kita untuk sabar dan saling menyabarkan diri kita dalam perkara-perkara taat ataupun dalam meninggalkan maksiat atau dalam menempuhi ujian-ujian dalam kehidupan. Tak ada siapa pun tuan-tuan dalam hidup ini tak ada ujian. Semua orang ada ujian. Bezanya apa? Ujian berlaku dalam perkara dunia atau tubuh badan atau harta, atau ujian berlaku terhadap agama. Itu yang paling bahaya kalau ujian berlaku terhadap agama dalam diri kita. Kalau ujian berlaku dekat tubuh kita, lutut sakit, itu biasa, dan kita bersabar. Ujian berlaku kepada harta, bisnes jatuh sikit, kita bersabar, teruskan berniaga lagi. Ujian berlaku terhadap suasana keamanan, seperti berada di Gaza hari ini tuan-tuan. Dah lebih daripada 10 orang yang syahid di Gaza pada hari ini akibat daripada tembakan peluru-peluru yang ditembak oleh Israel ke dalam Gaza. Dan Gaza pun tuan-tuan dah lepaskan beberapa peluru jarak jauh sehingga 120 km jauhnya daripada Gaza sampai lepas Masjid Al-Aqsa, sampai kepada kediaman-kediaman mereka orang Yahudi. Sampai tuan-tuan bayangkan, peluru tu dia punya terbang boleh sampai 120 km jauh. Jauh kan? Sini pakai jauh berapa? Sampai kalau mai panas kampung saya berapa? Lebih kurang. Maknanya melepasi Al-Aqsa lagi sampai ke sana. Beberapa peluru telah pun sampai ke sana sebagai satu amaran keras daripada Brigade Al-Qassam ataupun Hamas kepada Israel supaya mereka tidak bermain-main dengan umat Islam, yang apatah lagi mereka sedang berada pada akhir-akhir Ramadan untuk mereka tumpukan sepatutnya kepada ibadah fardiyah, tetapi mereka tetap juga tidak menghormati bulan-bulan mulia bagi umat Islam ini dengan mereka melakukan pencerobohan secara paksa dan ganas terhadap bumi Gaza dan ataupun Palestin. Hadirin yang saya kasih sekalian, di sana ada hadis yang banyak tentang jihad di akhir zaman. Antara Nabi sebut jihad di akhir zaman itu adalah tentang Asqalan, iaitu sebaik-baik tempat ribat. Ribat ni bukan ribat muawadah kan, atau ribat juga. Ribat ni tempat bertahan mereka dalam jihad adalah di Asqalan. Asqalan ni kat Palestin. Palestin satu tempat di Asqalan. Di Asqalan itu disebutkan dalam hadis. Dengan maka ini menunjukkan, dan satu-satunya bumi yang pada saya lah setakat ni di situ dan juga di negara India, Kashmir, yang jihadnya jelas, musuhnya jelas. Tempat lain yang jahatnya orang Islam juga, jadi tak jelas, nak bunuh tak boleh sebab orang Islam kan, macam negara-negara yang banyak negara Arab yang ada contohnya kan, di Libya, di Iraq,
kita nak bunuh macam mana? Itu orang sama di Syria bunuh, mazhab-mazhab yang berbeza, bukan. Tapi di Palestin jelas orang Islam Yahudi. Faham tak? Dia tak jelas musuhnya. Macam tu juga di Kashmir, orang Islam, orang India, negara India maksudnya, jelas pemusuhan mereka. Maka jihad mereka jihad yang jelas, tak ada keraguan bagi mereka. Mereka terbunuh, mereka mendapat syuhada insya-Allah taala dalam mempertahankan tanah air mereka. Cuma kita orang Islam tuan-tuan mesti bersama dengan mereka. Kalau tidak dengan harta kita atau tubuh kita, bersamalah dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan kepada umat Islam di sana. Jangan sampai Masjidil Aqsa jatuh ke tangan mereka, kerana itu merupakan kiblat orang Islam yang pertama sebelum kita berpindah ke Masjid Baik Raja. Sebelum kita pindah ke Masjidil Haram. Okey, umat Islam bermula dengan Masjidil Aqsa, kemudian berpindah kiblat mereka ke Masjidil Haram. Baik, hadirin yang saya kasih sekalian, baki lebih kurang 10 minit ni tuan-tuan, saya nak tutup tajuk ini. Kita masuk kepada amalan atau persiapan menyambut Aidil Fitri besok, insya-Allah. Menyambut Aidil Fitri, beberapa perkara yang perlu kita faham dan kita buat. Yang pertama, hadirin yang saya kasih sekalian, apa dia? Iaitu antara sunnah yang baik dilakukan dan diamalkan, iaitu menghidupkan malam hari raya. Ini tuan-tuan penting. Dan tuan-tuan, saya rasa depan saya majoritinya pencen dah. Maknanya majoritinya ada cucu dan ada anak-anak yang dah besar. Tapi mujur tahun ni dan tahun lepas, mereka tak balik kampung. Jadi kita tak sibuk sangat. Cucu pun tak ada nak ajak main meriam. Okeylah maknanya. Hadirin yang saya kasih sekalian, tuan-tuan, maka ini peluang yang baik untuk kita ambil waktu untuk kita bangun menghidupkan malam hari raya. Menghidupkan malam hari raya adalah suatu perkara yang baik dan dianjurkan dan digalakkan. Biasanya kita dah habis Ramadan, kita lepas isyak tarawih, itu qiyamul lail kita. Itu hidupkan malam. Bila mula malam ni dah tak ada tarawih dah. Jadi lepas isyak, sama ada masak atau tukar langsir atau nyapu rumah, dah tak ada buat semua dah. Atau buat kuih, atau buat dudul, ataupun lodeh. Enggak. Tak ada juga. Waktu nak jemput saya makan apa? Ada? Okey, betul ada. Baik, hadirin semua, tuan nak tengok. Beli je tuan-tuan sekarang Food Panda. Tengok, kalau tidak itu, maka antara yang paling baik adalah hidupkan malam itu dengan amal-amal yang soleh. Antara yang boleh saya cadangkan, iaitu buatlah solat-solat tasbih. Contohnya kalau dapat, okay? Buat solat-solat tasbih. Kalau tak pun tuan-tuan, banyakkan baca Quran, khatamkan malam ni contohnya, ataupun baca Quran, ataupun zikir, ataupun paling baik takbir hari raya. Malam ni kita tarik maghrib dah takbir kan? Maka kita takbir, perbanyakkan takbir. Sebab arahan untuk bertakbir itu nas dalam Al-Quran. Dalam ayat Ramadan, Allah sebut apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ayat itu ditutup dengan walitukmilul iddata walitukabbirullah, supaya kamu menyempurnakan tempoh Ramadan sebulan dan kamu membesarkan Allah, bertakbir kepadanya. Jadi tuan-tuan, kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir itu merupakan syiar besar dalam hidup orang beriman. Tuan-tuan, nikmati betul-betul takbir ini. Ada negara yang tak dapat nak bertakbir. Negara seperti India, Kashmir, Kashmir, tuan-tuan. Negara seperti Kashmir yang berada dalam penjajahan India. Tuan-tuan kena faham juga ni tuan-tuan. Ini geopolitik dunia umat Islam. Kita walaupun selalu baca kitab, tuan-tuan kena tahu juga baca berita apa yang berlaku kepada negara umat Islam. Kashmir adalah negara yang direbuti di antara dua negara besar, iaitu negara India dan Pakistan. India dan Pakistan. Tetapi Kashmir lebih sepatutnya berada di bawah Pakistan, kerana majoriti penduduknya 95%, 90% adalah Muslim. Lebih banyak peratusnya daripada negara Malaysia Muslim, dan Pakistan adalah negara Islam. Berbeza dengan India, kalau penduduknya ada 1 bilion,
tuan-tuan, mungkin 80 ke 70% adalah Hindu. Bakinya di Islam, ada yang lain-lain sikit. Maka orang Kashmir sepatutnya berada di bawah pendudukan Pakistan. Tetapi India dia nak rampas tanah Kashmir kerana Kashmir memiliki kekayaan tanah air yang tersendiri. Antaranya, ingat tak filem Bollywood, Hollywood, Playwood. Filem yang Salman Khan berlakon tu, yang cantik, background dia air terjun, bukit yang menghijau. Itu di mana? Itu di Kashmir. Kekayaan muka bumi, sumber air, kaya. Maka India nak tanah itu. Tapi tanah kaya ni, tuan-tuan tengok dalam dunia, tanah yang kaya ni kebanyakannya majoriti orang Islam. Betul tak? Tanah kaya. Iraq, minyak. Bahrain, Qatar, Emirates, Mesir, Palestin, Malaysia, ada biji besi, ada biji emas, ada marmar, ada batu kapur, ada gas, ada herba, ada tumbuh-tumbuhan. Indonesia, saya tanya tuan-tuan, UK, apa sumber hasil bumi dia? United Kingdom, tak ada. Mesir tak ada. Jerman, apa hasil bumi dia? Benar. Seperti itu. Amerika, tanahnya luas sangat tuan-tuan, mungkin pokok-pokok ada. Tapi dia kaya tak macam negara Arab, ada minyak, ada gas, tak ada. Allah jadikan negara-negara yang didiami oleh majoriti orang Islam, negara itu kaya. Maknanya kaya dengan hasil bumi. Sebab itulah negara-negara umat Islam menjadi sasaran orang-orang yang berada di luar untuk mendapatkan kekayaan itu. British masuk ke tanah Melayu untuk apa? Belanda pergi ke Indonesia, kenapa? Kerana hasil buminya yang kaya. Macam itu juga Kashmir dijajah oleh India, kenapa? Kerana hasil buminya yang ada nilai untuk mereka ambil. Tetapi sayangnya tuan-tuan, hasil bumi yang kaya ini orang Islam tidak manfaatkan. Emas dekat negara umat Islam kan, tapi cetak emas dekat mana negara ni? Besi dekat dalam negara umat Islam, yang buat kapal Jepun, Jerman, Honda, Toyota, di mana kan? Maka kita tak dapat nak gunakan kelebihan yang Allah bagi itu kerana satu faktor. Apa dia tuan-tuan? Faktor ilmu. Faktor ilmu. Faktor ilmu maknanya apa? Research and Development, R&D. Negara-negara kita masih tidak jauh seperti mana negara-negara mereka, yang mereka tingkatkan pengkajian, research mereka buat apa benda baru sehingga mereka menghasilkan satu teknologi yang hasil asalnya diambil dari negara Islam, bawa ke sana, cipta, jual balik semula. Mujurlah tuan-tuan, ada beberapa negara seperti Malaysia, Alhamdulillah kita ada Proton sendiri contohnya, keluarkan kereta kita sendiri. Ini satu benda yang sangat dibanggakan. Mesir dulu nak keluarkan kereta sendiri, nak keluarkan senjata sendiri, tapi tak sempat lama Dr. Mursi sudah ditangkap. Dia lah dulu nak buat. Mesir ada sumber yang besar, dia sebut dah kita akan keluarkan senjata sendiri dan kereta sendiri, tapi tak lama dia jadi presiden, dia dah kena digulingkan. Hadirin yang saya kasih sekalian, maka ini adalah satu benda yang kita perlu faham dan kita perlu cermati bersama, iaitu apa tadi saya sebut yang pertama, membesarkan Allah. Ambillah nikmat bertakbir ini dengan baik, kerana ada negara yang tak dapat rasa nikmat nak takbir kuat-kuat, himpun di padang-padang, himpun di masjid-masjid, buka. Tuan-tuan tahu, di Kashmir sampai ke hari ini tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh sembahyang Jumaat. Ada seorang pakcik umurnya 60 tahun lebih, kawan saya ada kawan baik orang Kashmir tuan-tuan, duduk di KL. Kawan saya ni tuan-tuan, di Kashmir, yang orang Kashmir ni, dia ada 3 degree, dia ada 2 master, sekarang tengah buat PhD. Kita 1 degree tu pun jenuh nak habiskan, 1 master lagi tak habis-habis. Ni 3 degree, 2 master, 1 PhD. PhD tengah buat, kot lepas ni dia buat lagi sekali pula yang lain. Tuan-tuan, kesungguhan ni. Hadirin semua,
Beliau cerita ada seorang pakcik tua di sana, orang India, kerajaan India tutup semua masjid-masjid yang ada. Kunci, masjid ni kunci. Bangga, kunci. Entah. Tapi orang ini setiap kali masuk je waktu solat Jumaat, pakcik ni dia akan pergi kat pintu masjid. Dia akan cuba buka, tapi confirm tentera akan tolak dia. Tapi dia kata apa? Dia akan cakap depan masjid, "Ya Allah, bersaksilah, aku sudah cuba usaha untuk solat Jumaat, tapi diriku yang kalah." Setiap kali Jumaat dia akan datang. Dia pergi kat pintu masjid. Dia nak masuk kunci. Lalu dia akan kata, "Ya Allah, bersaksilah, aku dah cuba untuk solat Jumaat, tapi dia pahala." Maknanya apa? Supaya nanti di akhirat dia ada jawapan, dia nak jawab kenapa dia tak sembahyang Jumaat. Benar? Kita dengan masih PKP ni, dia kata tak payah pergi sembahyang lah, penuh dah masjid tu. Belum apa-apa lagi dah. Belum apa-apa lagi. Tak payah pergilah. Memang penuh punya. Orang lain dah datang dulu. Dandan dia tuan-tuan. Tak ada kunci, tak ada pagar apa. Awal-awal lagi dah semula. Tak payah pergilah sembahyang Jumaat. Penuh dah tu. Oh boy tuan-tuan. Kita tengoklah. Pakcik tadi dia akan pergi setiap kali Jumaat. Supaya dia kata apa? Ada jawapan yang akan aku berikan nanti kepada Allah. Kalau ditanya kenapa tak solat Jumaat. Dia akan kata saya dah pergi. Saya cuba dah untuk masuk. Tetapi mereka yang halang saya. Jadi salah bukan dekat saya, salah dekat mereka. Tentang ini dia panggil hujah yang dia sediakan untuk dijawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, ini satu. Oh, dah habis dah. Satu je baru. Dah 7.20. Tuan-tuan, saya lanjutkan lagi tuan-tuan. Maka digalakkan bagi orang-orang yang menyambut Aidil Fitri untuk mereka membersihkan tubuh pada badan daripada segala perkara-perkara atau bulu-bulu yang disunatkan untuk dibersihkan seperti kuku, bulu ketiak, bulu ari-ari, dan mandi pada paginya itu sebelum yang terbaiknya lagi dekat nak pergi sembahyang raya, lagi mandi itu adalah lagi baik. Kalau tak pun selepas subuh mandi itu adalah juga yang baik. Supaya apa? Perhimpunan kita dengan orang Islam dalam keadaan tubuh yang wangi dan senang didekati oleh orang Islam. Kemudian mengucapkan ucapan tahniah kepada orang Islam yang kita jumpa. Di antara ucapan yang boleh kita sebutkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya apa? Semoga Allah menerima amalan aku dan amalan kamu. Amalan apa? Amalan Ramadan yang dah lepas. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tak panjang, taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya semoga Allah terima amalan kita yang telah lalu. Kemudian pergi salat hari raya. Pergi salat hari raya Aidil Fitri. Dan digalakkan untuk makan selepas pulang daripadanya. Betul kan? Pulang tu baru makan. Okey? Pulang baru makan. Kata balik. Tuan-tuan. Kata balik. Aidil Adha yang makan balik. Makan kemudian pergi solat Jumaat. Solat hari raya. Dan digalakkan. Dan digalakkan untuk pergi melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Ya kata? Kalau boleh. Kalau tak boleh haji, kalau tak boleh pergi round-round atau pusing gitu, lalu jalan Bakri, baru masuk balik ke rumah. Tak apa tuan. Nak bagus saja. Sebenarnya tujuannya buat apa sebab tuan? Kerana kalau dia lalu jalan lain, dia akan jumpa ramai orang Islam yang lain untuk diucapkan perkataan tahniah ataupun menunjukkan kegembiraannya pada dia menyambut hari raya tadi. Maka ini di antara sunnah yang baik yang kita amalkan pada hari raya ini tuan, yang utama. Dan yang paling penting adalah tidak boleh berpuasa pada hari tersebut kerana haram hukumnya berpuasa pada satu Aidul Fitri. Jadi hadirin yang saya, kemudian pada hari raya yang seterusnya adalah digalakkan untuk berpuasa 6 bagi mereka yang mampu. Dan saya yakin tuan-tuan, kali ini kalau nak puasa 6 lebih mudah sebab open house tak ada. Kerja kahwin pun tak ada. Jadi tuan-tuan, raya kedua, ketiga tu dah mula dah insya-Allah. Nabi sebut di dalam hadis, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama au faka'anna kasiyamid dahr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seperti ia telah berpuasa selama setahun. Okey, jadi tuan-tuan, maka ini satu kelebihan dan kebaikan yang perlu sama-sama kita renung, kita ambil dalam bulan Syawal yang tidak lama lagi. Apa yang paling penting?
masih ada lagi baki beberapa jam sebelum Ramadan habis. Ambillah peluang itu, mudah-mudahan kita beroleh keampunan Allah. Yang nak sedekah, sedekah. Yang nak taubat, taubat. Yang nak istighfar, istighfar. Kerana amalan dalam bulan Ramadan takkan pernah menyamai amalan dalam bulan yang lain. Maka ambillah berapa jam saja lagi. Yang nak iktikaf, iktikaf. Yang nak ngaji, ngaji cepatkan. Okey, nak ngaji cepatkan. Tak apa, kali ni anak tak balik, cucu tak balik. Dah ada sibuk benda dah. Kita habiskan berapa jam lagi untuk kita manfaatkan waktu yang berbaki daripada bulan Ramadan. Jadi hadirin semua, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Saya juga mohon maaf tuan-tuan atas segala kesilapan, kekurangan. Semoga Allah jadikan kita semua insya-Allah di kalangan mereka yang makbulin, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Palingkan kami daripada azab api neraka jahanam, ya Allah. Sesungguhnya azab neraka jahanam adalah azab yang amat pedih dan merupakan sebuah tempat kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepadamu, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Teguhkan pendirian kami, ya Allah. Tetapkan hati kami, ya Allah. Kekalkan kami di dalam kalimah la ilaha illallah, dan matikan kami dalam keadaan Engkau meridai kami, ya Allah. Ya Allah, apa yang berbaki daripada waktu di dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Sucikan jiwa kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua ini dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, di kalangan ahli syurga-Mu, ya Allah. Masukkan kami ke dalamnya tanpa hisab, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatilah harta kami, ya Allah. Berkatilah anak-anak kami, ya Allah. Berkatilah pasangan kami, ya Allah. Berkatilah keluarga kami, ya Allah. Dan kurniakan keberkatan pada umur dan amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata bighairi hisab, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini permintaan saya kat tuan-tuan pula. Jadi berakhir Ramadan ni, tuan-tuan tolong doakan saya, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan kita semua masuk ke dalam syurga. Pasal tuan-tuan lebih tua daripada saya, amal tuan-tuan lagi banyak daripada saya. Jadi orang amalan banyak ni senang masuk syurga. Jadi doakan saya, semoga saya juga termasuk seperti tuan-tuan di kalangan orang yang akan mendapatkan amal Allah. Doa yang kedua, saya akan dapat anak yang keempat, insya-Allah, pada akhir bulan ni. Jadi tolong doakan kan bayi keluar dalam keadaan sihat. Baik kembar, mudah-mudahan tuan-tuan sepasang lelaki perempuan agaknya. So dapat 5 lah. Kalau keluar 1 dapat 4, kalau keluar 2 dapat 5. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah taala tuan-tuan, mudah-mudahan berkat doa tuan-tuan pada bulan Ramadan ini Allah kabulkan, diberikan Allah Subhanahu wa taala zuriat yang saleh dan salehah insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw ya latifan barakallahu